早安，弟兄姐妹们！早安！一个星期又过去了，在这一个星期里，大家都好吗？好。也许大家都很好，也许也有难处，一切都没问题。问题可以有，不过只要有耶稣也住在我们里面，因为神是我们的帮助，也是我们的喜乐。来，我们来唱喜乐泉源。你是我喜乐泉源，你是我欢喜教练，你是我自由飞翔，不再被罪恶捆绑。你是我永生盼望，你爱有无比力量，从今世直到永远，你运气不会改变。你的宝血有能力，能医治一切的伤口。你的复活能改变一切的咒诅，成为祝福。我们要靠近你生命，你配得所有最大的赞美。我们要用谦虚和谦卑来敬拜你。欢迎你来临，愿你来这里保住在这里。我们要张开口，不停赞美你。他是我们的泉源，是我们无比的力量，带领我们的生命。你是我喜乐泉源，你是我欢喜教练，你是我自由飞翔，不再被罪恶捆绑。你是我永生盼望，你爱有无比力量，从今世直到永远，你运气不会改变。你的宝血有能力，能医治一切的伤口，你的复活能改变一切的咒诅，成为祝福。我们要靠近你生命，你配得所有最大的赞美。我们要用谦虚和谦卑来敬拜你。我们要欢迎你来临，保住在这里，我们要张开口，不停赞美你。我们要欢迎你来临，愿你来这里保住在这里，我们要张开口，不停赞美你。我们要张开口，不停赞美你。我们进入祷告。亲爱的主耶稣，感谢你的恩典，赐下平安、健康、喜乐随着我们，让我们有机会在团契中侍奉、敬拜、赞美你，讨神的喜悦，也让所有的弟兄姐妹们都能得着。如此感谢祷告，是奉靠主耶稣的圣名求，阿们。当我们回头想一想，每天度过的日子，我们对上帝没有怎么好，不过上帝仍然爱我们，甚至我们都觉得奇怪，上帝为何对我这么好？来，我们唱，为何对我这么好？
过夕阳人去，踏遍海角天涯，找不到一份爱像耶稣。他无为我心，他怀抱我灵，测不透的无求回报的爱情。一切软弱，他柔身无憾，他耐心守候，永不停息，无怨无悔的爱情。他为何对我这么好？我虽然不好，他坚定完美的家。我在你我在伤心夜里，他为何对我这么好？我虽然不配，他还爱我如同花。此情山高海深，主你为何对我这么的好？主你为何对我这么好？我虽然不好，你却听我每个祈祷。我在宁静清晨，我在伤心夜里，你为何对我这么好？我虽然不配，你还爱我如同好。这情山高海深，主你为何对我这么的好？夕阳人去，踏遍海角天涯，找不到一份爱像耶稣。他无为我心，他怀抱我灵，测不透的不求回报的爱情。爱到为我降生，爱到为我受死，爱到提醒我一切软弱。他柔身无憾，他耐心守候，永不停息，无怨无悔的爱情。为何对我这么好？我虽然不好，他却听我每个祈祷。我在宁静清晨，我在伤心夜里，他为何对我这么好？我虽然不配，他还爱我如同花。此情山高海深，主你为对我这么的好，主你为何对我这么好？虽然不好，你却听我每个祈祷。我在宁静清晨，我在伤心夜里，你为何对我这么好？我虽然不配，你还爱我如同花。山高海深，主你为何对我这么的好？我们已领受了上帝的爱，我们也要真诚的感谢神。我们预备心来听神的话。今天有蔡一常传道为我们分享神的话，沈医生的翻译。求主赐下合一的灵，让他们无论讲和翻，能让人听得清楚明白。
我们唱我们感恩歌。我要唱首感恩的歌，感谢耶稣我的救主，亲身担当我的罪，使我永生让我享恩惠。我要唱首感恩的歌，感谢耶稣我的恩主，不孤独，感谢耶稣，感谢耶稣，感谢你如此丰盛大，感谢耶稣，感谢耶稣，感谢你与我同在。亲爱的弟兄姐妹，这个时候我们要预备心来听到。 Mari saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita mau siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. 我们先做一个祷告。 Kita terlebih dahulu berdoa. 天父，我们的心已经预备好了， Bapa di surga, kami sudah siapkan hati kami. 我们要学习你的话。 Kami mau belajar firman 主 Tuhan. 啊，我们恳求圣灵帮助我们， Tuhan, kami mohon supaya Roh Kudus Tuhan menolong kami. 无论讲的、翻译的、听的， Baik yang berbicara, yang menerjemahkan, maupun yang mendengarkan. 但愿我们大家都能够在你的话语蒙福。 Kiranya kami semua boleh diberkati melalui firman Tuhan ini. 我们如此祷告感谢，奉靠主耶稣基督的名祈求的， Demikianlah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，我们的教会在这两个月、3个月里面哦，我们每一个礼拜都会谈论到关于品格。 Nah saudara sekalian, dalam gereja kita ini, untuk ketiga bulan pertama ini kita akan selalu mempelajari tentang karakter setiap minggunya. 我们也是应该这个时候我们预备来迎接或者来纪念受难节前夕的信息。 Nah minggu ini kita juga sedang mempersiapkan diri untuk menyambut hari kesengsaraan Tuhan Yesus. 所以教会每个礼拜的主题呢，都是谈论到关于品格的问题。 Karena itu tema khotbah gereja setiap minggu ini berkaitan dengan karakter-karakter. 我们今天的团契呢，我
给团契打一个题目，就是克服不良品格。 Nah, untuk tema persekutuan kita kali ini, saya beri judul adalah bagaimana mengatasi karakter yang buruk. 我们要从经文，就是加拉太书的经文第5章13到21节来查考。 Nah, mari kita akan mempelajarinya dari kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai 21. 自从人类的始祖亚当夏娃犯罪， Sejak kejatuhan nenek moyang manusia Adam dan Hawa ke dalam dosa, 人的性情就产生变化， sifat manusia ini terus berubah. 人的品格与道德也都依着的下降， Karakter dan moral manusia itu terus merosot, 就变成很坏很坏， menjadi sangat-sangat buruk. 一直到今天。 Terus terjadi hingga hari ini. 弟兄姐妹，你常常会听到有这样说吗？ Nah, saudara, apakah saudara sering mendengar kalimat-kalimat ini? 我们常常会听到，会看见基督徒的品格跟道德的生活非常很差。 Kita sering mendengar bahwa orang-orang berkata karakter dan moral orang-orang percaya itu semakin lama semakin menjadi buruk. 最容易看到的，如果在教会有什么宴会， Yang paling mudah itu jika kita melihat ada satu event di gereja, 比如说在教会有感恩会啦，有生日周啦，还有什么的纪念啦。 misalnya jika ada ibadah ucapan syukur, perayaan ulang tahun atau peringatan yang lainnya, 很多时候我们看到人那个时候是有事物嘛，我们就会很容易看到一个人的品格是怎么样。 nah biasanya dalam acara-acara itu akan tersedia banyak makanan. Nah, di sanalah kita bisa melihat bagaimana sifat dan karakter manusia. 但是希望不是在这里， Tapi harap tidak terjadi di gereja ini. 所以我们要来看加拉太书。 Karena itu mari kita melihat kitab Galatia, 加拉太书第13章到21节， Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 hingga 21. 在那边讲述到犯罪的人性， Di sana dituliskan tentang sifat-sifat keberdosaan manusia. 特别在19到21节。 Terutama di dalam ayatnya yang ke-19 hingga 21. 那这一些不良好的品格，它的表现有在哪一些地方呢？ Nah, di manakah ayat-ayat yang menggambarkan perbuatan daging itu? 来，我们来看。 Mari kita sama-sama melihatnya. 第一，我们看到情欲的事，而很容易看见的， Yang pertama, perbuatan daging yang telah nyata. 就是从19到21节， Dari ayat 19 hingga 21. 我读给大家。 Saya akan bacakan untuk saudara. 情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、血糖、拜偶像、血书、仇恨、竞争、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。 Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. 我从前告诉你们，现在又告诉你们， Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. 行这样事的人必不能承受神的国。 Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 弟兄姐妹，这里有15种情欲的事， Saudara sekalian, di sini dituliskan 15 macam perbuatan daging itu. 难道情欲的事单单这15种吗？ Namun apakah perbuatan daging itu hanya ke-15 hal tadi? 不是， Bukan, saudara. 还有很多很多。 Masih ada banyak sekali. 但是我们这有讲关于这一些。
Tetapi kita hanya membicarakan seputar ini saja. 这一些情欲的事情呢，不单单有在不信主的人的身上， Nah, perbuatan-perbuatan daging seperti tadi itu bukan hanya terjadi atas diri orang-orang yang belum percaya. 在信耶稣基督的人的身上，我们也能够看见 Tetapi kita juga bisa melihatnya atas diri orang-orang yang sudah percaya. 一个重生得救的人，本来是应该有良好的品格。 Sebenarnya orang yang sudah diselamatkan, orang percaya itu dilahirkan kembali, harusnya memiliki karakter-karakter yang baik. 不论在他讲话，不论在他的行为上， Baik melalui perkataan maupun perbuatan. 都应该有彰显基督耶稣的样子， Harusnya menggambarkan teladan Yesus Kristus. 也需要有在加拉太第5章22、23节所说的。 Dan juga harusnya menunjukkan seperti apa yang tertulis di dalam Galatia 5, pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. 说什么呢？ Apakah yang dikatakan di sana? 结出9种味道生灵的果子。 Yaitu menghasilkan rasa dari buah-buah roh itu. 但是如果一个人他不愿意长进， Namun jika seseorang itu tidak bersedia bertumbuh, 不肯过着有圣洁的生活呢， tidak bersedia untuk melakukan kehidupan yang kudus, 那么这一些情欲的事就会在生命中发动。 nah semua perbuatan-perbuatan daging itu bisa terjadi dalam hidupnya. 所以保罗他不断的来提醒加拉太的信徒， Karena itu Paulus tidak henti-hentinya memperingatkan orang-orang percaya di Galatia. 他说：“从前我已经告诉了你，现在我又再告诉你。” Ia berkata, dulu aku sudah pernah memperingatkan engkau, dan sekarang saya peringatkan lagi. 可见保罗呢一直重复来告诉他们， Artinya Paulus itu terus-menerus memperingatkan, memberitahu orang-orang 意思说 Galatia. 犯这一些罪的人呢是非常严重的， Artinya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu adalah dosa-dosa yang 所以 serius. 要不断的来提醒。 Karena itu harus tidak henti-hentinya diperingatkan. 保罗也劝勉这一些信徒，让他们不要落在这一些的罪中。 Paulus juga menasihatkan supaya orang-orang percaya itu tidak jatuh dalam dosa-dosa seperti 为 ini. 什么呢？因为他们是信仰耶稣基督的人， Mengapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus 他 Kristus. 们一定要跟外面的人不可以一样样的。 Mereka seharusnya tidak sama dengan orang-orang yang di luar Yesus Kristus sana. 如果信主的人有不好的道德生活， Jika orang-orang yang percaya itu memiliki kehidupan moral yang tidak baik, 他跟非信的人不是一样吗？ bukannya menjadi sama dengan orang-orang yang juga tidak beriman kepada Yesus. 那里有好的见证呢？ Dari mana akan ada kesaksian yang baik? 我们怎么样能够带他们来信耶稣呢？ Nah, bagaimana kita bisa membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus? 我记得以前我在传福音的时候， Saya percaya satu saat saya teringat ketika satu kali saya mengabarkan Injil, 不是一次两次，常常有这样的。 bukan hanya 1-2 kali tetapi sering kali terjadi. 当我们跟那个病人谈福音的时候， Ketika kita mengabarkan Injil kepada orang Woman, pasien yang sedang sakit, 鼓励他，叫他信耶稣。 kita mendorong dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus. 他说：“我才不愿意信你的耶稣 Kemudian ia menjawab, saya masih belum bersedia percaya kepada Yesus. 啊！在我的家里，信耶稣的人没有好的见证 Karena di rumah saya orang yang percaya kepada Yesus itu tidak memiliki kesaksian yang baik. 啊！我的什么亲戚，我的什么朋友没有好的品格。 Nah, saudara relasi saya atau keluarga saya itu sahabat tidak juga memiliki karakter yang baik. 这里骗，那边骗。 Menipu di sana, menipu di sini. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena- 我们看到这些事情是非常严重的。 Karena itu saudara sekalian kita melihat bagaimana hal-hal yang seperti ini sangat serius sekali. 难怪保罗说：“从前我已经跟你讲了，现在我又在跟你讲。” Tidak heran jika Rasul Paulus berkata, dulu saya sudah peringatkan kamu, tetapi sekarang ini saya juga ingin memperingatkan kamu lagi. 可见加拉太的信徒看起来好像是小孩子一样。 Kelihatannya sama seperti jemaat Galatia itu anak-anak. 第二，我们看这个要怎么样来克服
不良好的品格呢？ Nah, poin yang kedua kita akan melihat bagaimanakah cara kita mengatasi karakter yang buruk itu. 我们要好好的来使用神给我们的自由。 Kita harus baik-baik menggunakan kebebasan yang Allah berikan. 第13节说， Ayat yang ke-13 berkata demikian. 弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍。 Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 亲爱的弟兄姐妹，神呼召我们从黑暗进入光明， Saudara sekalian, Tuhan memanggil kita dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya. 主要的是什么呢？ Apakah yang Tuhan inginkan? 是要让我们能够得自由， Yaitu supaya kita memperoleh kebebasan. 好让我们跟其他的有分别， Supaya kita berbeda dengan orang-orang yang lain itu. 让我们不再被罪恶来捆绑。 Supaya kita tidak lagi ada dalam belenggu dosa. 首先，我们要知道，这个自由不是靠我们自己的努力所得到 Kita 的， harus tahu dulu bahwa kebebasan ini bukan diperoleh dengan jeripaya kita. 乃是要借着耶稣基督钉在十字架上，替我们还清我们的罪债。 Tetapi melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu untuk menggantikan dosa-dosa kita. 现在我们已经成了自由的人。 Sekarang ini mungkin kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. 如果我们被称为已经自由的人， Jika kita ini sudah dijadikan orang-orang yang bebas itu, yang merdeka itu. 如果我们还不明白这个自由的意义呢， Jika kita masih tidak mengerti makna dari kebebasan ini. 我们就会滥用神给我们的自由。 Kita akan bisa menyalahgunakan kebebasan yang Allah berikan itu. 就好像保罗不断的来提醒加拉太的信徒， Sama seperti apa yang sudah dinasihatkan berulang-ulang kali oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. 也提醒我们现今时代的信徒， Juga mengingatkan orang-orang Kristen kita ini semua di zaman sekarang ini. 神给我们的自由不是放纵情欲的自由， Kebebasan yang Allah berikan kepada kita itu bukanlah kebebasan untuk memuaskan keinginan daging kita. 也不是犯罪的自由。 Ia juga bukan kebebasan untuk melakukan dosa. 我们应该不要被罪恶来辖制我们。 Kita tidak boleh membiarkan dosa itu mengendalikan kita. 所以主耶稣曾经在约翰福音第8章34的下半节说， Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-34 bagian B. 他说所有犯罪的就是罪的奴仆。 Yesus berkata bahwa setiap orang yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa. 但是呢，天父的儿子 Tetapi anak-anak Allah itu 就是耶稣基督， yaitu Yesus Kristus. 如果他叫我们自由， Jika ia memberikan kita 我 kebebasan, 们就真正得到自由 maka 了。 kita sungguh-sungguh memperoleh kemerdekaan itu. 比一个例子， Satu contoh, 吸毒的人没有自由不吸毒， orang-orang yang menggunakan narkoba itu sepertinya tidak punya daya untuk tidak menggunakan narkoba. 为什么？ Mengapa? 因为他们已经被那个毒品捆绑了。 Karena mereka sudah dibelenggu oleh kuasa narkoba itu. 可是属神的人呢，就是我们已经信了耶稣基督的人呢， Tetapi kita ini orang-orang yang milik Kristus ini, orang yang sudah percaya kepada Yesus ini. 其实我们有自由，我们有力量，我们有自由不吸毒， Kita punya kebebasan, kemerdekaan, kekuatan untuk tidak menggunakan narkoba itu. 还有许多许多的例子。 Masih ada banyak contoh-contoh yang lain. 今天我要给大家来看一个例子。 Sekarang saya ingin memberikan satu contoh untuk saudara lihat. 教会如果有举行宴会的时候， Ketika gereja mengadakan satu acara atau resepsi, 有很多很多食物， ada banyak makanan yang tersedia. 当人客还没有来到或者吃的时候， Nah, ketika para tamu ini belum mulai berdatangan dan makan, 有一些人啊，他们就快快的把食物放在他的包包里。
Ada sebagian orang yang sudah memasukkan sebagian makanan itu ke dalam tas mereka. 通常负责食物的都是姐妹。 Biasanya yang melakukan hal itu adalah para saudari. 大多数我说大多数。 Hanya sebagian besar ya saudara. 如果没有人看见，哇，他就感觉到很安全了。 Jika tidak ada orang yang melihat, ya rasanya aman-aman saja. 但是如果刚好有人看见呢？ Tapi jika kebetulan ada orang yang melihatnya, 有人问他呢，为什么你把那些东西藏起来？ ada orang yang misalnya ada orang yang bertanya mengapa kamu sudah sisihkan makanan itu, 他有很多的借口。 dia akan memberikan banyak alasan. 他说要留给某某人，某某人。 Nah, mau diberikan kepada si A dan si B. 亲爱的弟兄姐妹， saudara 这 sekalian 样做的人他们是圣工人员哦。 Nah, orang-orang yang melakukan ini sebenarnya adalah para pengerja. 他们的家庭经济呢，也不是说很差很差的， Dan ekonomi keluarga rumah tangga mereka sebenarnya juga bukan sangat rendah sekali. 也相当好啊。 Dan malah cukup baik. 他不单一两次会拿东西， Bukan hanya 1-2 kali mengambil makanan seperti itu. 他常常会这样做。 Ya, mereka seringkali lakukan ini. 为什么会这样？ Mengapa mereka lakukan hal itu? 我们没有好好用神给我们的自由，就是自由脱掉那一些的犯罪。 Karena kita tidak baik-baik mempergunakan kemerdekaan yang Allah berikan, yaitu kemerdekaan untuk tidak berbuat dosa. 很可怜的就是 Yang sangat disayangkan adalah 我们有时候会故意，我们故意去犯罪，我们故意跌倒。 ada kalanya itu kita justru sengaja berbuat dosa, sengaja jatuh. 我们知道这一些是我们所做的，是犯罪的，是不可以的。 Kita sudah tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak boleh dilakukan adalah perbuatan dosa. 很明显， Sangat jelas sekali. 但是我们还是很喜欢去做。 Tetapi kita masih tetap suka lakukan. 我要给大家看一个短短的视频， Saya ingin memperlihatkan satu video singkat 你 kepada 看到 saudara. 吗？有很多猴子， Apakah saudara melihat ada banyak kera? 他拿几个记者， Mereka mengambil beberapa buah jeruk. 这有2个， Hanya 2 buah saja. 他没有拿到很多。 Mereka tidak mengambil begitu banyak. 但是人Tetapi manusia, 你看到， coba saudara lihat. 你看到很贪心。 Lihatkah saudara mereka begitu serakahnya? 所以呢，我要讲一句其实不好听的话。 Karena itu saya ingin mengatakan satu kalimat yang sebenarnya tidak enak didengar. 在这个视频人就不如猴子。 Melalui video ini kita melihat bahwa manusia itu tidak seperti kera. 他不如猴子，猴子更好。 Kera itu malah lebih baik dari manusia. 人你看到很野心，很贪心。 Manusia kita lihat di sini sangat serakah sekali, tamak sekali. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena itu saudara sekalian yang terkasih, 盼望 harap kita 在我 semua 们每一个人的身上。 dalam setiap kehidupan kita, 我们信主信了几年， sudah berapa lama kita mengenal Tuhan? 我们的品格有没有改变？ Apakah karakter kita ada perubahan? 或者我们已经信主信了几十年，还是一样样的？ Apakah setelah kita percaya Yesus 10 tahun, karakter kita masih tetap saja sama? 如果这样呢， Jika demikian, 我们应该要来跟猴子来学习。 kita harus belajar dari kera itu. 其实我们应该跟耶稣基督来学习， Sebenarnya kita harus belajar dari Yesus Kristus. 但是耶稣给我们的榜样，我们都不肯去做。 Tetapi teladan yang Yesus berikan kepada kita itu tetap saja kita tidak mau ikuti. 我们要看，再看，要怎样来克服不好的品格。 Mari kita kemudian melihat bagaimanakah cara mengatasi karakter yang buruk itu. 第二，我们要顺着圣灵来行事。 Yang pertama kita harus mentaati pekerjaan dari Roh Kudus. 我们从16节、17到18节能够看到。 Kita bisa melihatnya dari ayat yang ke-16 sampai ke-18. 中文我先读呀。我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情意了。17节，因为情意和圣灵相争，圣灵和情意相争，这2个是彼此相敌。
使你们不能做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。印尼文 Ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 所以这3节的经文告诉我们， Nah, ketiga ayat ini memberitahu kita 每一个基督徒在他的身上都有2个律。 ada 2 hukum dalam kehidupan setiap orang Kristen. 第一，当我们出生的时候， Yang pertama ketika kita dilahirkan, 我们很自然的已经承受了从堕落的亚当所遗传下来的罪性。 kita ini sudah mewarisi dosa warisan dari Adam dan Hawa itu. 那就是犯罪的情欲。 Nah, keinginan daging yang berdosa itu. 第二呢，因为我们已经重生，得到在耶稣基督里的新生命。 Nah, yang kedua, karena kita ini sudah dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, memperoleh kehidupan yang baru, 我们就成为新造的人。 kita ini menjadi manusia ciptaan baru. 所以，亲爱的弟兄姐妹，我们看呀，2个律都有欲望。 Karena itu saudara, mari kita melihat bahwa kedua hukum ini memiliki keinginan. 一个是渴望邪恶， Yang satu adalah keinginan untuk melakukan kejahatan. 另一个呢是渴望圣洁。 Yang satu lagi adalah keinginan untuk melakukan hal-hal yang kudus. 因此，他们是彼此相敌的。 Karena itu keduanya itu sangat saling bertentangan. 犯罪的律呢，是我们不做我们想要做的。 Keinginan yang satu itu keinginan daging yang tidak kita ingin lakukan tapi kita lakukan. 所以保罗他在书信里面时常说：“我本来应该做这个，但是我做不到。” Karena itu Rasul Paulus berkata di dalam surat-surat yang lain bahwa ini yang saya ingin lakukan, ini justru saya tidak bisa lakukan. 那就是有那个律在我们的身上。 Itu karena ada keinginan itu di dalam kehidupan kita. 当我们顺服圣灵的时候呢， Nah, ketika kita tunduk kepada Roh Kudus, 圣灵就会给我们力量来拒绝那些犯罪。 Roh Kudus itu akan memberi kita kekuatan untuk menolak dorongan dosa 但 itu. 是当我们不顺从圣灵的时候， Tetapi ketika kita tidak tunduk kepada Roh Kudus, 我们就很容易的做出不好的事。 kita akan sangat mudah sekali untuk malah melakukan hal-hal yang tidak baik. 在这里，圣灵要我们体贴神的心意， Di sini Roh Kudus ingin supaya kita melawan keinginan daging kita itu. 不是要我们来体贴我们的肉体。 Ia mau supaya kita menolak keinginan jasmani kita. 所以，接受圣灵引导的人Karena itu orang-orang yang menerima tuntunan Roh Kudus itu, 接受圣灵、顺服圣灵的人orang-orang yang tunduk kepada Roh Kudus, 他一定是愿意来聆听神的话。 orang itu pasti akan bersedia mendengar firman Tuhan. 他是很乐意的，不是勉强的，他能够很乐意的来跟从圣灵所引导的， Ia akan dengan sukarela, bukan terpaksa, menuruti tuntunan dari Roh Kudus itu. 以及他能够有很敏锐的来分辨自己的肉体的欲望，或者是圣灵的感动。 Dan ia akan sangat mudah sekali untuk membedakan manakah keinginan daging dan gerakan dari Roh Kudus itu. 我们要看在圣经里面有一个很好的例子， Kita akan melihat contoh yang sangat baik dalam Alkitab, 就是大卫。 yaitu Daud. 大卫是一个他能够从失败中学习功课的一个好榜样。 Daud ini adalah orang yang dapat belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan. 大卫曾经有肉体的冲动， Daud itu dulu pernah melakukan satu kesalahan karena keinginan dagingnya. 他跟别人的妻子犯了奸淫， Ia berzina dengan istri dari orang lain. 神给他非常严重的刑罚。 Nah, Tuhan memberikan hukuman yang sangat berat kepada dia. 但是呢，他在惨痛的经历，
Tetapi kemudian di dalam pengalaman penyesalannya itu, 使他立志不要再犯同样的罪。 ia bertekad untuk tidak lagi jatuh dalam perbuatan dosa yang sama. 他不单单愿意悔改认罪， Ia bukan saja bersedia bertobat dan dari dosanya, 而且呢，他还立志要帮助犯这样罪的人好归向神。 bahkan ia bersedia bertekad untuk membantu orang-orang yang jatuh dalam dosa yang sama untuk 我 berubah. 们能够从哪里看到？ Dari manakah kita dapat melihat hal ini? 我们能够从诗篇51篇看到。 Nah, kita bisa melihatnya dari Mazmur. 诗篇51篇是记载大卫被神的先知拿单责备点醒他。 Nah, kita melihat dari Mazmur nomor 51 bagaimana Nabi Nathan itu memperingatkan dia. 他写出一篇非常非常美丽的诗， Ia menghasilkan satu Mazmur yang amat sangat indah sekali. 也使到这一篇的诗篇呢，能够带领很多很多的人悔改归向主。 Nah, Mazmur ini juga menolong begitu banyak orang yang berdosa itu datang kembali kepada Allah. 我特别盼望弟兄姐妹能够看诗篇51篇。 Saya sangat berharap saudara bisa bersama-sama melihat dari Mazmur nomor yang ke-51. 大卫很诚恳的悔改认罪， Daud ini dengan amat sangat serius itu mengaku dosanya. 他在诗篇他说他求神赦免他， Dalam Mazmur ini ia berseru Tuhan untuk ampunilah saya. 他求神不要丢弃他， Ia mohon supaya Allah jangan membuang dia. 他求神不要离开他。 Ia mohon supaya Tuhan jangan meninggalkan dia. 更重要的，他求神啊，不要收回神的圣灵。 Terlebih lagi ia mohon supaya Tuhan jangan mengambil Roh Kudus dari dirinya. 其实，神会收回一个人在一个人的身上的圣灵吗？ Sebenarnya apakah Allah itu bisa mengambil kembali Roh Kudus dari dalam diri seseorang? 会， Bisa, saudara. 谁的身上？ Dalam diri siapakah? 扫罗。 Dalam diri Raja Saul. 我们能够看到当时的扫罗啊，因为他太过犯罪， Kita melihat pada saat itu Raja Saul berbuat begitu banyak dosa. 所以神的灵，圣经说神的灵从他的身上离开。 Karena itu firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus Tuhan itu meninggalkan dirinya. 因为圣灵是圣洁的灵， Karena Roh Kudus itu adalah roh yang kudus, yang 他 suci. 怎么能够永远的居住在你肮脏、污秽、很多罪恶的身上呢？ Nah, bagaimanakah roh yang suci itu bisa terus tinggal di dalam diri kita yang sangat kotor, banyak dosa ini? 大卫也求神使那一些犯罪的人，包括他呀， Nah, Daud juga mohon supaya orang-orang yang berbuat dosa termasuk dia, 他们已经得到救恩的这个喜乐呢， mereka orang-orang yang sudah mendapatkan sukacita karena pengampunan dosa itu, 不要舍弃喜乐， jangan kehilangan sukacita itu. 因为犯罪的信徒他会舍弃喜乐。 Karena orang-orang percaya yang sudah yang berbuat dosa itu bisa kehilangan sukacita. 但是大卫求神让他们能够得到救恩的喜乐。 Daud ini mohon supaya Tuhan memberikan kembali sukacita yang diperoleh oleh orang-orang yang 我 percaya. 再一次的说，大卫求神不要离，他说我不要离弃我， Saya katakan sekali lagi bahwa Daud itu mohon supaya Allah jangan meninggalkan dia. 使我离开你的面， Supaya saya jangan pergi dari hadapan Tuhan. 不要从我收回你的生灵， Jangan mengambil rohmu daripadaku. 求你使我仍然得到救恩的乐， Supaya Tuhan bangkitkan kembali kegirangan karena selamat yang daripada Tuhan. 赐我乐意的灵来扶持我。 Dan melengkapi aku dengan roh yang rela. 所以，亲爱的弟兄姐妹，这一篇的诗歌是非常非常美丽。 Karena itu saudara, Mazmur ini amat sangat indah sekali. 大卫顺从圣灵的引导， Daud ini taat kepada pimpinan Roh Kudus 体贴神的心意， dan mentaati perintah Tuhan. 他不再体贴肉体。
Ia tidak lagi menuruti keinginan dagingnya. 就好像保罗所说的， Sama seperti apa yang sudah dikatakan Paulus. 保罗在哥林多前书第9章27的上半节说，他说：“我是攻克己身，叫身服我。” Nah, Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-34 27a itu berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya." 所以，亲爱的弟兄姐妹， Kan itu saudara sekalian yang terkasih. 信徒要用自己的身体来荣耀神。 Orang-orang percaya ini harus menggunakan tubuhnya ini untuk memuliakan 我们 Tuhan. 的身体要服在圣灵的引导之下， Tubuh jasmani kita ini harus tunduk pada tuntunan dari Roh Kudus. 我们不要被犯罪的私意来控制。 Jangan biarkan tubuh jasmani kita ini dikendalikan oleh keinginan dosa. 圣经也曾经记载大卫年老的时候， Nah, Alkitab juga mencatat di masa-masa tua kehidupan Daud. 他的记载有在列王记上的第1章。 Nah, kisah itu tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja. 他说大卫王年纪老迈， Dikatakan ketika Raja Daud itu menjadi 他要用被盖来遮盖他。 ia ingin memerlukan selimut untuk menutupi dia. 虽然用被盖来遮盖，还是没有感觉到暖。 Tetapi sekalipun sudah ditutup oleh selimut, tubuhnya masih terasa dingin. 因为一个年老的人啊，本来身体就是这样。 Karena memang orang-orang yang semakin lanjut usia itu, tubuhnya bisa menjadi demikian. 所以他的臣仆对他说 Karena itu hamba-hambanya itu berkata kepada dia, 好不好，我主我王，我们选一个处女，让他能够服侍你，让他能够奉养你，睡在你的怀中。 Nah, karena itu para bawahannya itu menyarankan kepada raja untuk mencari seorang wanita untuk menghangatkan dia. 睡在他的怀中。 Nah, tinggal di dalam pangkuan dia. 他说：“好叫我王我主能够得到暖气。” Sehingga badan tuanku raja menjadi panas. 在以色列全境，他们就寻找得到一个很美貌的童女。 Karena itu mereka mencari di seluruh daerah Israel dan didapatkan seorang gadis yang sangat cantik. 那个时候他们所得到的是一个苏念的童女， Pada saat itu yang diperoleh adalah seorang gadis Sunem. 名叫亚比萨， Namanya adalah Abisak. 他就带到王那边去。 Nah, mereka membawa gadis itu kepada sang raja. 这个童女呢，她的面貌是非常漂亮的， Anak gadis ini sangat rupawan sekali, cantik sekali. 所以她就服侍王， Karena itu ia merawat raja, 她就陪伴王， dia menemani raja, 睡在他的怀中。 tinggal di dalam pelukan sang raja. 但是那时呢，王却没有跟他亲眷。 Tetapi raja itu tidak bersetubuh dengan dia. 这就是证明大卫王已经靠神来胜过肉体的私意。 Ini menunjukkan bahwa Daud itu sudah berhasil menguasai keinginan dagingnya untuk tidak berbuat dosa melalui kedagingannya itu lagi. 并且呢，他也已经攻克自己的身体， Bahkan ia sudah berhasil menguasai dirinya. 他叫身体服他，不是他服身体。 Ia menaklukkan, menguasai dirinya itu, bukan dirinya yang menaklukkan dia. 虽然在他的怀中，在他的旁边有一位非常美貌的女孩子， Sekalipun di sampingnya itu, di pangkuannya itu ada seorang gadis cantik sekali. 大卫仍然不犯罪。 Daud tetap tidak berdosa. 今天我们会看到，也有不少年长的人啊，眼睛也是原来美气， Sekarang ini kita melihat ada banyak orang lanjut usia yang walaupun matanya ini sudah semakin kabur. 不是他年轻原来美气就没马达， Maaf ya, 还是这个眼睛呀，看来看去， matanya ini masih melihat ke sana kemari. 如果看到一位年轻的啊，哇，更死了。 Jika melihat seorang gadis cantik, wah repot lah. 可是大卫他已经被圣灵已经克服了他， Tetapi Daud ini sudah membiarkan Roh Kudus untuk mengontrol dia. 他不犯罪。 Ia tidak berbuat dosa.
虽然那个时候没有暖气的设备 Sekalipun pada saat itu tidak ada fasilitas， tidak ada fasilitas untuk menghangatkan diri. 但是亚比萨 Tetapi Abisa 这能够帮助大卫， masih dapat menolong Daud 不要使到大卫的身体太过冷。 supaya tubuh Daud itu tidak terlalu kedinginan. 身体太过冷是睡不着的， Jika terlalu dingin tidak dapat tidur. 但是大卫也没有因着旁边有一个美女而感觉到怎么样。 Tetapi Daud juga tidak menganggap tidak terganggu dengan keberadaan sang wanita cantik ini. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena itu saudara sekalian yang terkasih, 让我们从今天的讲道， mari kita melalui renungan hari ini, 我们从今天所听到的经文， melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari hari ini, 我们应该怎么样来克服不好的品格？ bagaimanakah kita dapat mengatasi karakter yang buruk? 因为每一个人或做的人都有欲望， Karena setiap orang yang hidup itu, setiap manusia memang memiliki keinginan. 每一个蒙恩的信徒都有圣灵。 Tetapi orang yang beroleh anugerah dari Tuhan itu sebenarnya memiliki Roh Kudus. 只要我们愿意嘛，俯伏在圣灵的脚前， Hanya saja apakah kita bersedia untuk tunduk di bawah kaki Tuhan. 圣灵会帮助我们， Roh Kudus akan menolong kita. 他要给我们力量， Ia akan memberikan kita kekuatan. 让我们明白知道神已经给了我们自由， Supaya kita tahu dan mengerti bahwa Tuhan itu sudah memberikan kita kemerdekaan. 但是我们不乱用这个自由， Tetapi kita tidak boleh menggunakannya kebebasan 我 ini 们 dengan 仍 sembarangan. 然要恳求主能够帮助我们 Kita harus terus tetap memohon supaya Tuhan 来 menolong kita. 攻克我们自己的身体， Untuk menaklukkan diri kita 我们来 sendiri. 顺服圣灵， Untuk tunduk kepada Roh Kudus. 这样呢，我们才能够过着一切不良的品格。 Nah, dengan demikianlah bahwa baru kita dapat menaklukkan, mengatasi karakter yang tidak baik itu. 求主帮助我们， Mohon kiranya Tuhan menolong kita. 我们祷告。 Mari kita berdoa. 天父，我们已经听了你的话， Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman 我们 Tuhan. 恳求圣灵运行在我们每个人的心中， Kami mohon supaya Roh Kudus masuk ke dalam setiap hati kami, 帮助我们。 menolong kami. 无论我们年轻的、年长的，我们都要有神自己的引导。 Untuk orang-orang yang lanjut usia pun kami tetap memerlukan tuntunan dari Roh Kudus. 在我们要预备受难节前夕的时候， Di saat-saat di minggu-minggu kami yang mau mempersiapkan diri untuk memperingati hari kesengsaraan 我们 Tuhan. 要把我们好的品格，我们摆在上帝的面前。 Kami mau mempersembahkan karakter kami yang baik kepada Tuhan. 好，让我们当我们纪念耶稣受难的时候， Supaya ketika kami memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus, 最少我们能够明白，我们能够知道，耶稣那个时候他很苦难的时候，很困难、很痛苦的时候，怎么样，他能够为了我们而做。 paling tidak kami bisa tahu dan mengerti bahwa bagaimana menderitanya Tuhan Yesus pada saat itu demi menanggung dosa dan kesalahan kami. 所以我们也要愿意克服在主的面前。 Karena itu kami juga rela untuk tunduk di bawah kuasa Tuhan. 我们再次的求主帮助我们， Sekali lagi kami mohon supaya Tuhan menolong kami. 好好的靠着圣灵来活着。 Hidup dengan baik di bawah tuntunan Roh Kudus. 我们要活着很好的品格， Kami mau menghidupkan karakter yang baik 因为 Tuhan. 耶稣基督已经成为我们在品格上，在一切的事上的一个好的榜样。 Karena Yesus Kristus sudah menjadi teladan yang baik di dalam seluruh karakter hidup ini. 我们如此祷告感谢，奉靠耶稣的名祈求， Demikianlah kami berdoa dan mengucap syukur yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 愿上帝赐福我们。 Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. 谢谢蔡传道的分享神的话，继续让神继续使用蔡传道，成为多人的祝福。我们用这首诗歌来回应神的话。
愿主的恩惠慈爱与你同在，愿主的灵时时围绕，恩典相交，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。愿主的恩惠慈爱与你同在，愿主的灵时时围绕，恩典相交，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。赐福于你，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。赐福于你，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。愿主的恩惠慈爱与你同在，愿主的灵时时围绕，恩典降下，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。赐福于你，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。赐福于你，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。这也是我们的祷告，请求神的恩典和智慧环绕着我们。我们祷告，天父，感谢你带领了我们的团契，从头到末了，也能把神你的话藏在我们的心里，做我们随时的帮助。一切荣耀都归给我们的主耶稣，阿们。弟兄姐妹们，我们要结束今天的团契，我们下个礼拜再见。主耶稣永远祝福你们，拜拜。